ini banyak digunakan di negara-negara lain sebagaimana di Jepun, di Singapura, di Thailand. Tarif digunakan sebagai satu instrumen supaya rakyat menjimatkan elektrik. Jadi dalam keadaan walaupun kita bagi subsidi ataupun kelonggaran dalam eksersis ini 75% tidak terlibat, tetapi kita tidak mahu melihat supaya mereka terus dengan sikap business as usual. Kita mahu mengajar atau mendidik mereka supaya menjimat. Ya, rakyat pengguna supaya menjimat elektrik. Itu yang 75%. Ya. Bagaimanapun yang 20% ni kebanyakannya industri dan juga orang-orang yang rumah besar lah yang tu. So bagaimana sektor industri lah kita katakan kan, sektor industri ni naik sikit lah. Masih lagi rendah berbanding dengan negara-negara lain kan. Ke macam mana? Ya. Walaupun kita naikkan sikit ni masih rendah lagi. Jika dibandingkan Malaysia, tarif di Malaysia dengan tarif di contohnya di Singapura ataupun tarif di Thailand, memang tarif di Malaysia masih rendah. Tapi di Indonesia kita di Indonesia disebab tarif di Indonesia itu rendah disebabkan oleh kerajaan memberi subsidi yang begitu banyak. Banyak daripada kita lagi. Banyak daripada kita. Tetapi keadaan itu mungkin juga merupakan satu kaedah yang tidak boleh sustainable. Kan? Jadi itu bagi kita, apa yang penting industri contohnya perlulah melihat bagaimana untuk menjadikan operasi mereka lebih efisien. Contohnya kita daripada kita punya lawatan ke setengah-setengah kilang contohnya mereka masih menggunakan mesin-mesin yang lama yang tidak efisien. Mengapa mereka terus menggunakan mesin-mesin tak efisien ni? Sebab elektrik murah. Jadi kalau kita tengok daripada negara-negara maju contohnya, mereka tidak langsung membenarkan mesin-mesin ataupun peralatan yang tidak efisien ini untuk terus beroperasi, tetapi di Malaysia kita masih membenarkan peralatan yang tidak efisien ini berterusan. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab bersama kita untuk sama-sama memikul tanggungjawab ini untuk menentukan bahawa penggunaan elektrik ataupun terlebih lagi penggunaan fossil fuel untuk masa hadapan ini begitu efisien, kerana fossil fuel ataupun gas atau arang batu merupakan bahan api yang tidak akan kekal selama-lamanya. Jadi kita terus menggunakan, pada satu masa yang akan datang mungkin Malaysia tidak lagi mempunyai sumber dalaman yang dapat menampung penggunaan penjanaan elektrik pada masa hadapan. Ini mungkin mendatangkan masalah yang lebih daripada masalah yang kita hadapi sekarang ni. Jadi saya minta supaya satu, contohnya yang keduanya, hotel contohnya. Hotel-hotel di Malaysia, malah saya setengah daripada rakan-rakan saya daripada luar negara. Dia komen dia di Malaysia adalah apabila keluar daripada hotel panas. Tapi bila masuk ke hotel lebih sejuk daripada negara dia. Sebab apa? Sebab kita di hotel tu bubuh pasang elektrik ni pada satu temperature yang begitu rendah. We put it so low. Kadang-kadang bawah daripada 20. Jadi begitu sejuk sekali. Jadi ini akan mengakibatkan penggunaan elektrik lebih banyak sebab kita memerlukan suhu yang begitu rendah. Jadi kadang-kadang itulah bila kita minta pihak industri memainkan peranan supaya mereka ni menjimatkan elektrik dan menggunakan elektrik dengan lebih efisien. Saya nak komen sikit mengenai apa yang disebut oleh Datuk Seri Cik Khalib. Di sini kerajaan ada main peranan yang penting. Sebagai satu contoh, kementerian ini melalui Energy Commission, Suruhanjaya Tenaga, sebagai badan kawasalia telah mengeluarkan regulations yang menetapkan semua pengguna-pengguna industri yang mengguna elektrik sebanyak 6 juta kilowatt setahun. Mereka mempunyai obligasi untuk melaporkan kepada kerajaan atau Energy Commission bilangnya atau jumlah perbelanjaan setiap bulan. Dan dari data-data yang dikutipkan, kita akan membuat analisa dan
Energy Commission mempunyai kuasa untuk memaksa industri-industri atau syarikat-syarikat yang berkenaan untuk mengurangkan penggunaan mereka. Itu satu instrumen. Dan untuk sektor air, Badan Kawal Selia SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara pun memainkan peranan penting. Bila syarikat-syarikat rawatan air nak menaikkan tarif, mereka perlu memohon kelulusan dari SPAN, dan SPAN akan semak apakah jenis perbelanjaan yang mereka akan membuat, pelaburan yang akan dibuat, dan akan menetapkan mereka ni perlu menggunakan equipment yang cekap tenaga. So di sini kita nak dah ada peraturan. Ya. Soalnya peraturan itu dah berkuasa kuasa ke belum? Satu. Ada. Yang keduanya, berapa banyak syarikat dah yang sudah didenda atau dikenakan tindakan setakat ini? Itu dekat Malaysia ni kita banyak dengan peraturan, dengan regulation, tapi pelaksanaannya kurang lagi. So yang dalam kes elektrik ni dah ada lah ke? Ada regulations tersebut telah dikeluarkan pada Disember 2008. Dan saya kira dengan instrumen melalui semakan tarif, kita boleh memupuk budaya energy efficiency di negara ini. Ini satu instrumen yang kita lihat banyak digunakan di negara lain, kerana kalau tarif elektrik terlalu rendah, tak ada orang yang nak dengar kepada apa kerajaan nak sebarkan. Ini adakah ini sebahagian daripada kempen kementerian untuk mengalahkan teknologi hijau sekarang? Ya, memang kerajaan atau kementerian ini telah banyak mengadakan kempen untuk mengalahkan aplikasi teknologi hijau. Sebagai satu contoh, energy efficiency yang saya telah sebutkan tadi, kita telah keluarkan regulations untuk monitor, memantau pola penggunaan elektrik di bahagian atau di pihak industri. Kita pun telah mengeluarkan satu order untuk tidak membenarkan penggunaan incandescent lamps. Itu tidak cekap tenaga, dan pada tahun sampai tahun 2014 tak ada pengguna di negara ini dibenarkan menggunakan incandescent lamp. Semua pengguna perlu menggunakan lampu yang lebih cekap tenaga seperti LEDs dan sebagainya. Jadi ini peranan kementerian dalam menggalakkan energy efficiency dan conservation di negara ini. Incandescent lamp tu mentol lama tu lah. Yang merah tu. Mentol yang lama tu, yang pakai LED lah. LED lebih energy efficient. Mahal. Walaupun dia mahal, tetapi dia boleh tahan lama dan kita boleh mendapat penjimatan dalam jangka masa panjang. Betul. Kita berhak sekali lagi dan kembali selepas ini.